Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Kali ini kita akan belajar ayat tunggal dan ayat majmuk. Jom! Baiklah, untuk tajuk kali ini kita akan konklusikan dua tajuk, iaitu ayat tunggal dan ayat majmuk. Kita akan lihat perkaitan antara kedua-dua jenis ayat ini. Sudah tentu ramai murid yang tidak sabar untuk bersama-sama dengan cikgu untuk kita timba lagi ilmu pada kali ini. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, cikgu akan jelaskan apakah yang akan anda pelajari menerusi video ini. Yang pertama sekali ialah cikgu akan terangkan maksud ayat tunggal. Seterusnya ialah maksud ayat majmuk. Ketiga, kita akan lihat bagaimana bina ayat tunggal. Yang keempat, kita akan belajar bina ayat majmuk berdasarkan ayat tunggal dan kata hubung. Seterusnya, yang kelima, terakhir sekali, kita akan belajar cerakin ayat majmuk menjadi ayat tunggal. Baiklah, apa kata kita beralih ke topik yang pertama dahulu, iaitu maksud ayat tunggal. Ayat tunggal ialah ayat yang mengandungi satu subjek dan satu predikat sahaja. Jadi kita kena lihat contoh dahulu supaya kamu mudah faham. Contoh ayat ini, saya sakit. Okey, subjek dalam ayat yang pertama ini ialah saya. Manakala predikat dalam ayat saya sakit ialah sakit, iaitu kata adjektif. Baiklah, seterusnya kita lihat ayat yang seterusnya. Rumah Zulfakar cantik. Kita lihat satu subjek iaitu rumah si Zulfakar, kemudian predikat cantik. Seterusnya ayat yang ketiga, Adib tidak pergi ke sekolah hari ini. Kita lihat hanya satu subjek dan satu predikat sahaja, satu keterangan sahaja. Baiklah, mari kita lihat ayat majmuk pula. Ayat majmuk ialah ayat yang mengandungi lebih daripada satu subjek atau predikat yang digabungkan menggunakan kata hubung. Baiklah, mari kita lihat contoh kata hubung. Kata hubung cikgu telah ajar di video pembelajaran sebelumnya. Seandainya kamu belum lagi pelajari kata hubung atau ingin buat ulang kaji secara lebih mendalam, kamu boleh rujuk video kata hubung. Baiklah, cikgu teruskan contoh kata hubung gabungan. Okey, kata hubung gabungan kita ada contoh bahkan, serta, lalu, sambil, malahan, dan, tetapi, atau, maka, dan lantas. Mari kita lihat contoh kata hubung jenis pancangan pula. Kerana, sehingga, apabila, bahawa, jika, supaya, walaupun, sementara, agar. Kata hubung gabungan dan kata hubung pancangan ini boleh digunakan serentak dalam satu ayat. Sebab itu dinamakan kata hubung berpasangan. Baiklah, mari kita lihat contoh ayat tunggal digabungkan menggunakan kata hubung untuk membentuk ayat majmuk. Contoh yang pertama ni. Suhaili suka makan nasi lemak. Seterusnya ayat tunggal yang kedua, Suhaili suka makan mie sup. Kalau kamu lihat dua predikat yang berbeza. Suhaili subjek yang sama. Jadi kita lihat, kita guna kata hubung dan untuk membentuk ayat majmuk. Dia jadi Suhaili suka makan nasi lemak dan mie sup. Seterusnya ayat yang kedua, rumah itu besar. Dan ayat tunggal seterusnya, rumah itu rumah Fazli. Jadi kita lihat di sini subjek itu rumah. Predikatnya berbeza. Besar dan itu adalah rumah Fazli. Jadi kita buat dalam satu ayat, kita guna kata hubung yang. Rumah yang besar itu rumah Fazli. Baiklah, kita teruskan untuk contoh yang seterusnya. Ayat tunggal, dia memberitahu. Ayat tunggal seterusnya, kakaknya akan melanjutkan pelajaran ke luar negara. Maka kalau kita hendak gabungkan kedua-dua ayat ini, kita guna kata hubung bahawa, kita guna seperti begini.
Dia memberitahu bahawa kakaknya akan melanjutkan pelajaran keluar negara. Jadi kalau anda lihat di sini, kita tidak ada gugurkan mana-mana perkataan, tetapi kita masukkan terus kata hubung bahawa dan kita gabung menjadi satu ayat majmuk. Baiklah, seterusnya kita lihat ayat seterusnya, dia akan balik kampung, dan satu lagi, dia ada masa lapang. Yang ini kita kena gugurkan salah satu sebab subjeknya sama, dia. Jadi kita guna kata hubung apabila. Contoh ayat, dia akan balik ke kampung apabila ada masa lapang. Jadi di sini kamu kena ingat ayat majmuk ialah ayat yang menggunakan kata hubung untuk menggabungkan atau menghubungkan dua ayat tunggal. Dua ayat tunggal. Mari kita lihat bagaimana untuk bina ayat tunggal. Contoh perkataan ini melarang. Pak Atik melarang anaknya berlari-lari di tepi longkang itu. Nampak ayat ni panjang, tapi sebenarnya ini ialah ayat tunggal. Pak Atik melarang. Pak Atik satu subjek. Melarang anaknya berlari-lari di tepi longkang itu satu predikat. Baiklah, seterusnya dikejar. Kita lihat contoh ayat tunggal. Balkis sedang dikejar oleh anjing itu. Ini juga mengandungi satu subjek dan satu predikat. Seterusnya, kita lihat bagaimana untuk bina ayat majmuk berdasarkan ayat tunggal dan kata hubung. Baiklah, kita lihat di sini ayat tunggal yang pertama, Akilah menangis di dalam bilik, dan ayat tunggal kedua, Akilah tidak dapat membeli aiskrim. Jadi murid rasa apakah kata hubung yang bakal kita gunakan untuk membentuk ayat majmuk? Jadi kita lihat apakah kata hubung tersebut? Betul. Kita akan gunakan kata hubung kerana. Bagaimana pula jadi ayat majmuk ni? Jadi di sini ayatnya, Akilah menangis di dalam bilik kerana kita gugurkan Akilah. Sebab Akilah kita tidak mau ada unsur pengulangan di situ. Kita terus buang Akilah di situ, tidak dapat membeli aiskrim. Baiklah, mari kita lihat contoh ayat seterusnya. Ayat tunggal yang pertama, Pak Azim menjolok buah mangga. Seterusnya ayat tunggal yang kedua, Pak Hazim menggunakan galah panjang. Baiklah, kita lihat di sini dua ayat tunggal ini menggunakan predikat yang berbeza. Apakah kata hubung yang digunakan? Okey, kita lihat kata hubung yang digunakan ialah dengan. Contoh ayat majmuk apabila kita gabungkan, Pak Hazim menjolok buah mangga dengan menggunakan galah panjang. Sama seperti tadi, kita gugurkan subjek yang sama itu tadi, Pak Hazim. Baiklah, yang kelima ialah cerakin ayat majmuk menjadi ayat tunggal. Tadi kita belajar ayat tunggal kita bentuk jadi ayat majmuk. Kali ini ayat majmuk kita ceraikan atau pisahkan menjadi ayat tunggal. Contoh, Ganesh pergi ke sekolah dengan menaiki bas sekolah. Kita tahu di sini kata hubung dengan digunakan. Jadi apakah contoh ayat tunggal? Ada dua ayat tunggal. Okey, kita lihat di sini. Yang pertama, ayat tunggal yang pertama, Ganesh pergi ke sekolah. Ini ayat tunggal yang pertama. Ayat tunggal yang kedua, Ganesh menaiki bas sekolah. Baiklah, mari kita lihat seterusnya. Tuition Akademi YouTuber tetap diteruskan walaupun sesi persekolahan berlangsung pada minggu hadapan. Jadi kita lihat di sini penggunaan kata hubung walaupun. Kita lihat contoh ayat tunggal yang pertama. Tuition Akademi YouTuber diteruskan. Seterusnya kita lihat ayat tunggal yang kedua. Sesi persekolahan berlangsung pada minggu hadapan. Ini adalah contoh dua ayat tunggal. Kita pisahkan ayat majmuk menjadi dua ayat tunggal. Orang kata ayat asalnya.
Baiklah semua, nampaknya kita sudah selusuri kelima 5 topik yang cikgu hendak ajar pada kali ini. Untuk itu, mari kita teruskan dengan sesi latihan untuk menguji pemahaman kamu pula. Baiklah, kita lihat di sini soalan jenis yang pertama, sama ada ini adalah ayat tunggal atau ayat majmuk. A. Johan menggoreng ikan sambil memotong sayur. Ayat tunggal atau ayat majmuk? Baiklah, kita lihat. Jawapannya ialah ayat majmuk kerana menggunakan kata hubung sambil. Baiklah, seterusnya. Dia membeli sebuah kereta Proton Saga. Ayat tunggal atau ayat majmuk? Betul, ini adalah ayat majmuk. Hanya satu predikat dan satu subjek di sini. Seterusnya, aktiviti yang kedua, bina ayat majmuk berdasarkan ayat tunggal dan kata hubung. Jadi kita lihat di sini, cikgu berikan 2 ayat tunggal. Ayat tunggal yang pertama, guru besar menasihati murid itu. Seterusnya, ayat tunggal yang kedua, murid itu tidak membuang sampah di merata-rata tempat. Agak-agaknya apa kata hubung yang akan kita gunakan? Kita akan gunakan supaya. Jadi cuba murid-murid bina ayat majmuk berdasarkan kedua-dua ayat tunggal ini. Okey, mari kita lihat. Ini adalah contoh. Guru besar menasihati murid itu supaya murid itu tidak membuang sampah di merata-rata tempat. Baiklah, mari kita ke aktiviti yang seterusnya. Bina ayat majmuk berdasarkan ayat tunggal dan kata hubung juga. Adik mengambil gula-gula. Ayat tunggal seterusnya, adik memasukkannya ke dalam mulutnya. Kata hubung apakah yang digunakan? Baiklah, kata hubung yang digunakan ialah lalu. Mari kita lihat contoh ayat di situ. Adik mengambil gula-gula lalu memasukkannya ke dalam mulutnya. Baiklah, mari kita lihat aktiviti yang seterusnya, iaitu cerakin ayat majmuk menjadi ayat tunggal. Ismail memetik buah rambai dan jambu di dusun. Jadi kalau kamu lihat di sini, kata hubung yang digunakan ialah dan. Cuba kamu bina ayat tunggal yang asal. Maksudnya ada 2 ayat tunggal ada di sini. Sudah dapat? Baiklah, kita lihat ayat tunggal yang pertama, Ismail memetik buah rambai di dusun. Dan ayat tunggal yang kedua ialah Ismail memetik buah jambu di dusun. Baiklah, kita beralih ke soalan yang terakhir. Cerakin ayat majmuk menjadi ayat tunggal. Kanak-kanak lelaki yang berbaju merah itu ialah anak Puan Ling Zek. Kita pisahkan kerana di sini kita dapat tahu yang ialah kata hubung yang digunakan dalam ayat ini. Jawapannya kanak-kanak berbaju merah. Yang kedua, kanak-kanak lelaki itu ialah anak Puan Ling Zek. Ini ada mencabar sedikit. Baiklah semua, itu saja daripada cikgu. Cikgu harap kamu dapat memahami topik ayat tunggal dan ayat majmuk. Kamu kena kuasai penggunaan kata hubung untuk membentuk ayat majmuk yang betul. Baiklah, untuk itu mungkin kamu rasa tidak cukup kalau kamu tidak jawab lagi latihan tambahan daripada cikgu. Cikgu telah sediakan untuk menguji pemahaman kamu sama ada kamu benar-benar faham tentang topik ini. Untuk itu, cikgu jemput untuk like, subscribe dan kongsikan video ini kepada rakan-rakan. Terima kasih dan Assalamualaikum.